Okey. Seterusnya kita nak sambung eksperimen 1.1 muka surat 30. Tajuk eksperimen kita adalah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Kalau kita letakkan tumbuhan tu pada cahaya, macam mana dia punya gerak balas dia? Okey. Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya juga kita bagi nama fototropism. Foto ni cahaya. Tropism tu gerak balas. Tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya. Okey, tujuan. Mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Tujuannya, untuk tujuan, mesti ada perkataan mengkaji, menyiasat, melihat. Apa sajalah perkataan yang sesuai. So, mengkaji. Bila ada mengkaji, maksudnya itu adalah tujuan. Mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Penyataan masalah. Penyataan masalah dia mesti berakhir dengan tanda soalan. Ya. Bahagian tumbuhan yang manakah biasanya bergerak balas terhadap cahaya? Bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap cahaya? Ada tanda soalan sebab dia penyataan masalah. Hipotesis. Hipotesis ni ramalan awal. Ramalan awal sebelum kita buat eksperimen. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Pucuk tumbuhan, ya, maksudnya pucuk atas tadi ni, dia tumbuh ke arah cahaya. Ini hipotesis kita. Betul ke tidak hipotesis ni? Kita akan sahkan dengan melakukan eksperimen. Ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah arah cahaya terhadap pucuk anak benih. Pemboleh ubah bergerak balas arah pertumbuhan pucuk anak benih. Dan yang dimalarkan anak benih mestilah daripada jenis yang sama dan pada ketinggian yang sama juga. Okey, kita tengok contoh eksperimen kita. Bahan yang kita gunakan adalah anak benih kacang hijau, tanah dan 3 buah kotak. Sebuah kotak dengan bukaan di atas dan dua buah lagi dengan bukaan di tepi. Radas kita pakai 3 bikar. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Nombor 1, sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan pada rajah 1.25. Okay. Perhati dan lakarkan kedudukan. Perhati. Okey, cikgu highlight kat sini lah. Dia suruh kita perhati dan lakarkan kedudukan pucuk anak benih dalam kotak A, B dan juga C. Perhati dan lakarkan nanti. Okey, kita pun ambil kotak A. Kotak A ni kita buat lubang di bahagian kiri. Kita masukkan 3 anak benih jagung lah contoh. Okey, 3 anak benih kacang hijau. Tersilap tadi. 3 anak benih kacang hijau. Kita masukkan. Tanam dan kita masukkan dalam kotak. Dah kita dah tanam anak benih tu, kita ambil kotak, kita tebuk lubang kat sini, kita letakkan kat dalam kotak ni. Kotak B, kita sediakan lagi bikar yang juga ada 3 anak benih kacang hijau. Kita masukkan dalam kotak yang lubangnya di atas. Kat sini kita letak cahaya nah. Ni cahaya masuk ni. Dan kotak C, masih lagi anak benih kacang hijau yang sama, yang lain pula lah. Ni anak benih lain, ni anak benih lain, anak benih lain. Kita masukkan dalam kotak yang lubangnya di bahagian kanan. Arah untuk cahaya masuk. Kita ada 3 kotak. Kotak A ada 3 anak benih. Kotak B ada 3 anak benih. Dan kotak C juga ada 3 anak benih. Yang berbeza hanyalah kedudukan lubang ni tadi.
kedudukan kemasukan cahaya. Bila ada lubang maksudnya boleh ada cahaya. Simpan ketiga-tiga kotak di dalam makmal selama 5 hari. Dalam makmal. Bukan kat luar, dalam makmal. Tanah dibiarkan lembap. Tanah kita biarkan lembap dengan cara menyiram kuantiti air yang sama setiap hari. Kalau yang ni kita siram dengan 1 cawan air, yang ni pun 1 cawan air banyak sangat. Kita siramlah dengan katalah setengah cawan air, ni pun setengah cawan air, ni pun setengah cawan air. Kalau kita tak siram mungkin dia mati kan. 4. Selepas 5 hari, dia suruh kita perhati dan lakarkan kedudukan pucuk anak benih di dalam kotak A, B dan C. So lepas 5 hari kita tengok apa jadi. Adakah hipotesis diterima? Apakah kesimpulan eksperimen ini? Lepas 3 hari awak rasa-rasa jadi macam mana kotak A? Awak rasa-rasa kotak A. Sudah tentulah anak benih ini akan bengkok ke arah cahaya. Dia akan macam ni ya. Dia akan jadi macam ni. Betul tak? Lepas 5 hari. Akar tak ada masalah. Pucuk tu akan bergerak. Kalau cahayanya di atas, sudah tentulah anak benihnya akan tumbuh tegak sebab dia ikut cahaya. Kalau ada cahaya kat atas, dia naik kat atas lah. Untuk kotak C, sebab cahayanya ada di sebelah kanan, dia pun akan ke sebelah kanan. Macam ni lah. Inilah lakaran kita. Lakaran kedudukan anak benih di dalam kotak A, B dan kotak C. So, kesimpulan dia, adakah hipotesis kita diterima? Okey, betul. Ya. Adakah hipotesis diterima? Ya. Awak tulis ya. Ya. Hipotesis diterima. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Kesimpulannya, salin balik hipotesis, iaitu pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Salin kat sini. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Okey. Soalan. Apakah rangsangan yang digunakan dalam eksperimen ini? Apakah rangsangan yang kita gunakan? Rangsangan apa kat sini? Ni apa ni? Rangsangan apa ni? Boleh tulis sendiri ya. Boleh tulis sendiri. Nyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. So, bahagian tumbuhan yang mana? Bahagian mana? Kan cikgu dah bagi jawapan ya. Adakah bahagian tumbuhan di soalan 2 ini menunjukkan fototropism positif ataupun negatif? Okey, bahagian ni menunjukkan fototropism positif ataupun fototropism negatif. Jawapan awak apa? Ya. Jawapan kita adalah ya. Pucuk tumbuhan menunjukkan fototropism positif. Jelaskan jawapan anda. Kerana pucuk tumbuhan bergerak ke arah cahaya. Senang je. Kerana pucuk tumbuhan bergerak ke arah cahaya. Okey. Jadi kita dah jawab soalan 1, soalan 2 dan soalan 3.
Cikgu rasa eksperimen ni nanti kita boleh buat di sekolah. Satu eksperimen yang sangat senang dan kita boleh dapat keputusan. Okey. Jadi untuk hari ni selain daripada awak tulis nota yang ni tadi ni, nota ni, cikgu juga nak awak tuliskan laporan eksperimen dalam buku latihan. Tuliskan laporan eksperimen ini dalam buku latihan. So kena salin yang ni lah. Salin ni. Semua ni salin. Gerak balas, tumbuhan terhadap cahaya, salin yang ini, salin ni semualah. Ya. Yang ni dalam buku nota. Yang ni dalam buku latihan. Sampai sini saja ya. Jadi kalau kita tengok pemboleh ubah tadi, pemboleh ubah yang bergerak balas adalah arah pertumbuhan pucuk anak benih. Yang dimalarkan anak benih tu kena daripada jenis yang sama. Kalau kotak A ni, bika dalam kotak A ni anak benih kacang hijau, kotak B juga anak benih kacang hijau. Ini pun anak benih kacang hijau. Saiz mesti sama. Mesti sama saiz anak benih. Saiz anak benih mesti sama. Okey. Pemboleh ubah yang dimanipulasi, apa yang kita ubah? Arah rangsangan cahaya. Yang ni arah sebelah kiri, ni arah sebelah atas, ini arah sebelah kanan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi gerak balas tumbuhan terhadap graviti ataupun geotropism.